Baik, seterusnya beliau merupakan seorang juru optik profesional di bawah Fellowship of British Dispensing Optician. Kini merupakan Amway Business Owner sepenuh masa, kawan-kawan. Dan juga merupakan trainer Hometech Amway selama 8 tahun, kawan-kawan. Wow. Dan yang terakhir, kawan-kawan, apa yang saya ingin nyatakan dengan jelas ini, beliau merupakan trainer daripada Amway yang terkenal. Saya berjemput FDD Hari Rama untuk berkongsi dengan isteri pada semua. Silakan. Gak pro nanti susah pula. Sini pun menari susah nanti. Selamat sejahtera kepada anda semua. Satu tepukan gemuruh kepada anda semua. Okay. Nama saya Hari Rama, isteri saya Kanta. Kami adalah founders Platinum Going Diamond. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada barisan-barisan leader Studio FC yang dia tak jemu-jemu panggil saya datang sini share pasal isteri. So satu barisan tepukan gemuruh kepada barisan-barisan leaders Studio FC yang ada kat sini, Diamond Khairul dengan Diamond Dr. Kartik Yesus. Satu tepukan gemuruh kepada mereka. Tak sangka Toman punya MC begitu hebat. Hebat kan? Satu depan. Okay, so hari ini kita akan kita akan tengok pasal e-spring juga. Siapa tak pernah tengok e-spring saya sebelum ni? Presentation e-spring. Oh, ramai. Alamak. Kalau saya tahu, saya buat yang biasa saya buat. Hari ini saya buat sesi soal jawab sahaja sebab saya diberi 45 minit. Tapi dalam sesi soal jawab tu banyak benda saya akan terangkan jugalah. And slide ni nanti boleh dapatkan daripada Abang Zaimi ataupun daripada AB. Boleh eh? Okay, so pointer adakah atau AB you tolong eh? Ada pointer, sorry. Okay, so sebelum kita start nak boleh dengan pantun. Sebab selalu cakap yang lain kita bagi yang baru sikit. Boleh? Tapi jangan terkejut lah. Okay, dia pun macam ni. Dari bonda ke keranda, Hidup ini tidak lama ke mana. Takkan hari-hari nak pergi kerja. Jom sama-sama jual e-spring, kita berjaya. So saya ni memang rupa-rupanya lah mak saya bagi tahu, sebab saya banyak pergi cakap pasal air. Mak saya cakap, you bukan saja gila air sekarang, dari kecil lagi gila air. Ni jumpa gambar ni ada botol air, ni ada botol air. Inilah saya. So memang dari kecil sampai sekarang, I think water tu sangat penting. Selalu saya bawa botol dengan saya. Tapi sekarang information yang saya ada ni, saya dapat tahu air tu memang ada banyak jenis. And kita kena pilih air yang betul. Siapa sini belum guna e-spring? Oh, ramai belum guna e-spring. Okay, saya apa ni? Okay, so saya cuba terangkan sikit. Okay, macam sekarang ni, dalam air yang kita minum ada macam-macam jenis kotoran. Air yang jernih jangan disangka tak ada wire. Air yang jernih sekarang ni jangan disangka tak ada bakteria, chemical, mikroplastik. Okay, so kita ada macam jenis bahan kotoran. Kita memang macam mikroplastik ni, kalau dah jumpa satu badan manusia, setiap bahagian pun ada. Cuba anda bayangkan, baby belum lahir, dalam otak baby ada mikroplastik. Dalam rahim ibu ada mikroplastik. Yang lagi sensitif benda ni, dan jumpa mikroplastik dalam zakar lelaki. Maksudnya sekarang ni banyak tak kes orang tak boleh nak mengandung, tak boleh nak ada anak. Banyak juga tak kes di mana anak lahir, anak istimewa. Ramai kan? So diorang tengah tengok ada tak kaitan mikroplastik ni dengan kehadiran, adanya banyak masalah-masalah kesihatan macam ni. Dan juga diorang jumpa mikroplastik ni dekat saluran darah di mana ada plaque build up. Yang orang dapat heart attack kan? Dan cek bahagian tu pun ada juga mikroplastik. So benda-benda ni ini baru saya sebut mikroplastik. Tahu tak dalam air juga ada kehadiran ubat-ubatan, di mana ubat-ubatan ni, mikroplastik ni, chemical ni tidak boleh dibersihkan atau dirawat oleh sistem rawatan air yang government kita buat. Memang
yang sistem rawatan tu dia punya kerja untuk keluarkan basic stuff saja. Sebab tu kalau ada bahan kimia masuk dalam air, tempat pertama dia tutup ialah sistem rawatan air. Sebab tidak dibina untuk keluarkan benda-benda ni. So sebagai seorang ayah atau suami atau anak atau ibu atau isteri, adalah tanggungjawab kita untuk pastikan air yang kita sampaikan kat rumah kita tu adalah betul-betul bersih. Betul? So tapi masalahnya dekat pasaran ada terlalu banyak brand. Terlalu banyak. So kadang-kadang sekarang bila tanya orang, kau nak pilih air water penapis air, macam mana kau pilih? Dia tengok ada tak panas sejuk, ada tak bayar bulan-bulan. Macam dia rasa ni macam tahu, I pergi beli kereta, I tak tanya pasal enjin, tak tanya pasal minyak jimat berapa, I tanya kau punya radio pakai brand apa? Kau punya aksesori ada tak? Ada tak skirting? Itu semua aksesori. Kita dia bagi punya marketing dia bagus sangat sampai dia bagi kita fikir pasal aksesori, tak fikir pasal benda yang patut kita fikir. Betul. Maksudnya sistem rawatan air kena buat dua benda, penapisan dan pembasmian kuman. Kalau tak buat dua-dua benda ni, maka penapis air itu tidak buat kerja yang penuh. Okay? So kita tengok pada eSpring sendiri, teknologi sebalik eSpring kita, eSpring telah diiktiraf untuk tapis 170 jenis bahan cemar. 170 jenis bahan cemar, termasuk mikroplastik, termasuk ubat-ubatan yang saya sebut. Dia ada 19 jenis ubat-ubatan dalam air kita yang boleh ditapis oleh eSpring dan diiktiraf oleh pihak ketiga. Nanti saya akan balik kepada tu lagi. Kenapa? Ni semua ubat-ubat ni boleh ditapis oleh eSpring kita. Tahu tak antara ubat-ubatan ni ada ubat birth control, nak kawal supaya tak mengandung. Ada ubat darah tinggi, ada kokain. Selalu mabuk ayah semacam, ingatkan ambil dadah, bukan minum air je pun. Air salah. Okay? So ada kokain dalam air tau. Lepas tu eSpring kita, apa yang hebat sangat? Macam teori yang awal-awal saya cakap tadi, dia kena buat dua benda, betul? Kena buat penapisan dan juga rawatan. eSpring kita buat kedua-duanya sekali, iaitu dia ada carbon dan juga ada lampu UV. Tapi sebelum ni semua bahan cemar boleh ditapis. Now, kalau kita tengok lapisan eSpring kita, yang pertama kita ada pra-penuras. Pra-penuras ni adalah lapisan di mana dia tapis lumpur, tapis karat, semua benda-benda ni boleh ditapis oleh kita punya pra-penuras. Yang kedua pula kita ada pelindung pertahanan. Ini penting sebab pelindung pertahanan ni dulu eSpring lama tak ada. eSpring baru kita ada benda ni. Apa yang hebat pelindung pertahanan ni ialah dia ni akan tapis mikroplastik, asbestos, sis, supaya karbon kita tak jadi penuh dengan kotoran-kotoran tu. Dia tak ambil tempat untuk tapis kotoran yang lain pula. Okay? Lepas tu kita ada carbon block. Okay. Kalau kita cakap carbon block kita, dia punya tempurung kelapa. Dulu orang tanya, dalam carbon kita ni dia guna tulang ke? Cakap, kita bukan guna kepala, kita guna kelapa. Memang tak ada tulang. Okay? Semua adalah daripada sumber asli macam ni, tumbuh-tumbuhan, itu kelapa lah. So dia bakar kelapa ni, dia jadi arang, lepas tu dia bakar lagi. Kenapa dia bakar lagi? Sebab nak buka liang rumah dia. Bila buka liang rumah tu, lagi banyak dia boleh tapis. Sebab tu kita punya filter, carbon filter ni diiktiraf untuk menapis sebanyak 5,000 liter. Kalau anda nampak, ada setengah company cakap, saya ada NSF, tapi bila cek website, dia punya boleh tapis 600 liter. Jauh beza, kan? Maksudnya dia guna sampai 600 liter tu, dia dah tapis kotoran tu, filter tu tak berkesan. Tapi orang dia tak ada detect, tak ada apa, dia agak-agak bagi tahu bila dia datang buat servis semua. Bila datang, mungkin dia tak semestinya setiap kali datang servis dia tukar filter. So cuba bayangkan, bila dia tukar tu 600 liter tu mungkin awal-awal lagi dah habis. So kita punya 5,000 liter. Nanti semua ni saya akan tunjuk kepada semua ABO sini. Nanti saya bagi kamu satu bullet terakhir, di mana kalau you tak tahu nak jawab macam mana apa soalan customer, you boleh check NSF. Selalu saya cakap check NSF. Nanti saya tunjuk macam mana nak guna website NSF. Nak tahu? Okay? Nanti saya tunjuk So anyway, then eSpring kita, dia kekalkan mineral.
So kenapa yang hebat sangat pasal e-spring ni ialah e-spring ni dia boleh tapis semua, carbon filter ni dia pegang kotoran macam magnet. Sebab mana-mana kesan kotoran atau bahan cemar, ada molekul daripada karbon atau elemen daripada karbon dia akan melekat. Tetapi mineral tak ada elemen karbon. So dia akan terlepas balik dalam air. Sebab tu kita guna karbon sebab dia pegang semua kotoran, tapi mineral dilepaskan. Tapi bukan saja mineral, bakteria dan virus juga akan terlepas. Sebab tu kita ada lampu UV. Yang kita guna UVC LED. Okay, lampu UVC LED. Kenapa kita guna lampu UVC LED ialah sebab dalam UV ada tiga jenis UV. UVA, UVB, UVC. Okey, nak senang cerita, UVA aging. Kalau kena UVA, kulit kita cepat tua. Kalau kena UVB, kulit kita burn. Kalau guna UVC, boleh dapat kanser sebab dia akan pecahkan DNA kita. Dia akan rosakkan DNA kita. Sebab tu boleh develop dapat kanser. So sebab tu kita guna e-spring, kita guna UVC sebab kita nak bunuh DNA bakteria dengan virus. So dia tak boleh membiak. So cubalah bayangkan, banyak company kat luar dia tak ada buat apa-apa atau tak ada cakap apa-apa mengenai pembasmian kuman. Malah dia nak jual kat kita convenient, kesenangan, panas sejuk, bayar bulan-bulan. Kan? Itu dia punya gimmick. Lepas tu, anyway, now okay, sekarang kita pergi pada soalan. Soalan ni saya dapat daripada Diamond Eddy, di mana Diamond Eddy ada collect daripada kamu semua, betul? So saya ada 6 soalan dekat sini. Saya dah siapkan jawapan. Tapi selepas habis 6 soalan, kalau masa beri kebenaran, kita boleh tanya, boleh sambung tanya soalan lagi lah. Okay, so sekarang, boleh ke e-spring digunakan sekiranya bekalan elektrik terputus? Tak boleh. Tidak boleh. Kalau nak jawab dia, jawapan dia pelik. Nak cakap boleh, boleh. E-spring tu boleh berkesan. Air masuk, air keluar boleh. Tapi apa yang takkan berkesan ialah lampu UV. Lampu UV cuma akan berkesan jika ada electricity. Tapi yang bestnya, kegunaan elektrik ni sangat rendah. Untuk masa 1 tahun, you takkan belanja lebih daripada RM3 untuk penggunaan elektrik. Sebab sangat-sangat murah. E-spring lama RM5. Keluar ini dia cakap 25% diskaun lagi. Sebab dia buang banyak benda yang mengguna elektrik. So yang ni lampu UVC dia pun akan menyala cuma bila kita buka air e-spring. Masuk air e-spring baru dia akan buka. Tutup air e-spring dia akan tutup. Kalau nampak dekat dia punya panel ada 3 titik tu kan, 3 titik tu pun akan terpadam kalau kita tak ada guna air e-spring. Betul? Okey. So jawapannya tidak. Yang kedua, apa yang perlu kita perkatakan jika orang mengatakan mereka memerlukan sistem penapisan yang mempunyai panas dan sejuk? Apa kelebihan dan kekurangan sistem ni dan apa kesannya jika ada? Ini macam saya cakap tadi, banyak company bagi kita, dia nak jual apa yang orang boleh beli senang. Bagi kita convenient. So masalahnya, bila you beli penapis air, you kena tengok apa teknologi penapisan. Bukan tengok dia ada panas sejuk atau tidak, berapa bayar bulan-bulan. Itu semua macam saya cakap tadi adalah aksesori tambahan. Masalahnya sekarang, aksesori tambahan tu orang dahulukan. Benda yang patut didahulukan, dilupakan. Bukan diketepikan, lupa terus. Lampu UV tak ada pun kat situ. Faham? So now, kenapa kita tak nak guna panas sejuk? Cuba tengok tangki macam ni. Cuba bayangkan, botol ni, katakan botol ni saya cakap saya tak cuci 7 hari. Air dah tukar. Air kan sekarang dia cakap, oh dia konsep first in first out. Okay, first in first out. Botol tak cuci 7 hari. Tapi air dah tukar. Siapa nak minum? Tak nak. Tak boleh. Habis kat rumah 2 bulan, 3 bulan tak cuci. Steady. First in first out pun sama juga konsep kan. Tangki tu kotor. Selagi senang you nak ingat di mana ada kelembapan, di situ ada bakteria dengan virus. Kan? Tahu kan kalau kawan kita lembab sebab dia so konsep tu jangan lupa. So tak kisah apa dia cakap, jangan takut dengan dia. Kalau di mana ada kelembapan, di situ ada bakteria dan virus. Kalau dia tak faham benda tu, senang dia cakap. Masa you mandi, tempat yang you selalu berdiri tu tak ada licin-licin. Betul? Tapi cuma you contoh tepi-tepi, mesti licin. memang licin, berlendir.
Tak payah sebulan 2 bulan pun, beberapa hari dah blender Yes, lagi. correct. Sebab dah ada algae growth. Cuba you bayangkan, you ambil air tempat tu dan you minum. Memang tak lah. Jijik tak jijik? Jijik. Ni jadi ni. Kotor tangki tu. Okay? Dan bila kita cakap ada bakteria, virus, orang tak nampak. Biar saya tunjuk kamu apa itu bakteria dan virus. Boleh play video ni. Abi, nanti I bagi you. I bagi you benda ni. Dia balik. Tak apa. Menari ikut lagu. Ni baru kahwin. So cuba you bayangkan, you minum air ada benda-benda ni. Bersih ke? Selagi you takung air, you memang tak boleh lari daripada benda-benda ni. Tak kisahlah dia cakap macam mana kita tankless, dia letak spin macam tu. Tapi dia bukan tankless, dia punya tank dah ubah shape. Kalau you betul-betul fikir. Sebab air tu dia buka, terus dapat air panas, maksudnya dia kena lalu daripada sini, betul? So tempat ni siapa nak cuci? Tak begitu senang nak cuci. So benda-benda ni akan ada kat situ. And kepada yang belum tengok video ni ABO saya, abang dia dekat Ipoh guna filter X-Brand. Lepas tu ni yang dia nampak ada dalam dia punya filter. Soalannya sekarang, kalau ular boleh masuk, rasanya lipas boleh masuk tak? Lagi senang lah. Cicak masuk tak? Masuk. Tikus masuk tak? Tikus mandi dan kencing dalam tu tak? So kita buat air panas, kopi panas, sedap. Tambah protein. Mesti sedap. Okay? So sekarang sebab tu Amway tak ada buat panas sejuk. Kalau customer you tanya kenapa Amway, sebab kadang kalau kita tak fahamkan benda ni, you cakap macam mana hebat e-spring sekalipun, soalan dia ada tak panas sejuk? Betul. Kan? Betul. Itu yang selalu kita dapat. Tapi cuba anda tengok ini lagi satu. Brand ni, benda ni cecair ni keluar. Dia daripada Facebook orang post keluar benda ni. Tengok-tengok kenapa apa benda ni. Benda lah dalam ni cair. Apa tu? Buat dia cari. Oh. Cair. Dulu hari tu ada saya buat workshop kan, saya cakap NSF takkan certify parts ni. Lepas tu ada orang komen, ada orang post video ni, lepas orang tu komen, oh, by the way nak post video tolong tag saya sekali lah, saya pun boleh tumpang share. Okay? So TikTok saya senang, hari ada squad Amway tu je. Anyway, so now bila benda ni cair macam ni, so bila cakap tak, sistem diorang ada NSF certification, tapi NSF takkan certify electric parts macam ni. Dia takkan certify electric parts. Dia mungkin dapat certification untuk piping dia, mungkin dapat certification untuk membrane RO dia, tetapi NSF takkan certify electrical parts macam ni. Yang bahagian-bahagian macam ni NSF takkan certify. Sebab benda ni boleh cair masuk dalam air. Sebab tu NSF takkan bagi certification. Sebab tu Amway tak nak buat panas sejuk. So macam saya cakap, Amway bukan tak boleh buat, dia tak nak buat. Sebab takkan dapat NSF certification. Okay? And apa bezanya mineral water dengan alkaline water? Betul. Okay, kalau nampak carta yang saya tunjuk tadi tu, itu adalah sistem rawatan air yang diiktiraf secara saintifik. Kalau ada apa-apa selain daripada itu, diiktiraf secara merepek. Dia cakap sendiri je. So cuba tengok macam ni pasal alkaline water. Okay, apa alkaline? Kalau you pH you 7, itu patutnya neutral and you punya air pada pH 7. Okay? Kalau darah you pH dia 8. Kalau air bateri acidic kosong. Air RO biasanya macam tu. Sebab tak ada mineral. Kalau makin tinggi dia punya pH, makin beralkali, so sampai jadi sabun, bleach.
Sebab tu dulu ada satu trainer cakap, kalau you nak sangat minum air beralkali, tuang je sabun sikit dalam air minum you, dah jadi beralkali. Kan? Tapi kenapa, apa bahaya sebenarnya? Cuba tengok ni, ini keluar dekat Malaysia, surat khabar keratan surat khabar yang lama. Cuba tengok ni, dia cakap the nature of their claims, tak ada proof. Apa-apa yang dia cakap, okay, you minum air alkali, you tak akan dapat kanser. Itu yang dia cakap. Tapi tak ada scientific research. Dia orang claim sendiri saja. Lepas tu lagi satu, dia mula start dengan buku ni, pH Miracle, ditulis oleh Dr. Robert Young. Dr. Robert Young ni, dia dekat US, dia buat dia punya klinik alkali sendiri. Dia bagi patient dia datang, bagi makanan beralkali, minum air beralkali. Mula-mula dia orang okey. Sebab dia sekarang actually dia tukar dia punya lifestyle. Dia minum lebih banyak air, dia makan lebih banyak sayur-sayuran dengan buah-buahan, dia kurangkan makanan dan of course you akan dapat different. Tetapi makin lama you makan, makin jadi masalah. Sebab tu bila diorang ada masalah, komplain dekat diorang banyak komplain keluar, US government saman dia 105 million US dollar. 105 million US dollar dia kena saman. Begitu bahaya konsep air alkali ni, yang orang yang cipta konsep ni atau war-warkan lebih pasal konsep ni disaman oleh government US. Now, apa teori belakang air beralkali? Badan you ada sistem regulasi sendiri. Maksudnya kalau you panas, you berpeluh, betul? You bukan suruh badan you keluar peluh sikit, tak ada. You tak ada mana-mana button tekan untuk keluar peluh, tak ada. Automatically badan you keluar peluh, sebab bila keluar peluh dia akan tersejat, you rasa sejuk. Lepas tu kalau you sejuk sangat, badan you menggigil, pun you tak bagi tahu badan you untuk menggigil. Bila dia menggigil, badan you jadi panas. Tu automatic badan you boleh buat. Sama juga bila perut you ni berasid, you minum air beralkali. Dia alkali punya agent ke? So anyway, bila dia minum air beralkali, apa yang terjadi? Perut you ada asid banyak sangat, minum alkali, dia cakap akan jadi neutral. Tetapi apa badan you buat ialah, dia akan bagi tahu kat otak you, suruh perut you keluarkan lebih banyak asid. Faham? Okay, saya ulang balik benda ni. Bila perut you dituang dengan air alkali, badan you perlukan certain pH kat situ untuk berasid, dia keluarkan lebih banyak asid. So you akan ada stomach ulcer, acid reflux, semua masalah macam ni, heartburn, semua ni akan jadi. Tetapi bila you dah minum terlalu lama, that's where your body start to fight. Sebab bila you dah minum terlalu lama, badan you dah terima dia tu alkali, dia maintain pada tahap alkali yang tak sepatutnya, makanan you tak terhadam. You akan ada selalu rasa loya-loya, you ada constipation. That's why alkaline water, you akan mengubah dia punya pH in your body. You ganggu sistem yang dah naturally ada. So minum air alkali bukan sahaja tak bagus, tapi bahaya. Jangan minum air beralkali. Okay, so anyway, sambil kita kat situ, tengok sini dia tulis pasal RO water. Dia cakap boleh dapat hypertension, darah tinggi, heart disease sebab minum air RO. Nanti saya terangkan lagi. Okay, ini dia punya manual. Kalau you nampak customer you guna sistem air alkali, suruh dia bawa kotak masa dia beli tu. Dalam tu ada satu buku kecil, user manual. Cuba tengok dalam tu, dia akan tulis, people who are on medication tak boleh ambil air ni. Nak buat susu baby, jangan ambil air alkali. Nak minum, jangan lebih daripada pH 9 ke atas. Ada lagi satu brand pun sama, do not take medication with water. Do not drink this water if you have kidney problem. Do not use this water for baby formula. Buat susu baby pun tak boleh kalau guna air beralkali. Nah, kalau you nampak banyak warning macam ni, you berani ke minum air tu? Tak. Satu hari you minum 2 liter, 3 liter. Kalau you nak ganti setiap hari minum air beralkali, you akan ada banyak masalah. Kalau sekali-sekala sini sana you minum, tak ada masalah. Tapi kalau becomes your total replacement guna air alkali, you akan ada banyak masalah. So itu beza dia air alkali dengan air mineral. Air mineral ni, mineral daripada semula jadi, bukan apa yang ditambah.
Air alkali dia tambah and dia boleh sukat berapa banyak you tambah bagi dia ada chemical reaction untuk jadikan dia beralkali. Sebab tu mesin tu dia akan ada button you nak pH berapa untuk cuci tangan, cuci sayur, untuk minum, semua dia ada dia punya button dia. So you akan mengubah dia punya dia punya water punya texture and the pH. Okay? Now, ada syarikat pengeluar atau pembekal penapis air yang klaim bahawa produk mereka mengandungi mineral. Adakah itu benar dan bagaimana untuk mengesahkan perkara ini? Okay. Sebelum kita sembang lebih daripada itu, cuba tengok dua botol air. Kedua-dua ni adalah botol air mineral. Dia tulis itu air mineral semula jadi. Okay? Persoalan saya, ni jalan reservoir of jalan air kuning. Ini punca air dia, jalan reservoir of jalan air kuning. Tempat sama, lot berbeza. Kau kilang sebelah, aku kilang sebelah, tu je berbeza. Tapi tempat yang sama. Macam mana kandungan mineral you tak sama? Kenapa kandungan mineral you tak sama? Sebab dia tambah artificially. Now, siapa pernah tengok air botol Zam-Zam? Benar. Kan? Dekat air botol Zam-Zam ada tak dia tulis berapa mineral? Tak ada. Tak ada. Because kalau dia betul-betul semula jadi, you tak boleh sukat atau dia tak boleh bagi you black and white berapa kandungan mineral. Sebab kandungan mineral tempat you dengan tempat air tak sama. Kandungan mineral negara lain, negara ni tak sama. Kandungan mineral taman you dengan taman sebelah pun tak sama. Kandungan mineral rumah you hari ni dengan rumah you bulan depan pun tak sama. Bila dia natural mineral, you tak perlu risau. Sebab it will absorb. Tapi bila you tambah artificial macam ni, sebab you tengok macam kalsium tablet kita. Kenapa MA tak jual kalsium asing? Kenapa tak jual magnesium asing? Kenapa dia jual dua-dua sekali? Sebab kalsium kalau you ambil macam tu sahaja, kadar penyerapan dia sangat rendah. You ambil dengan magnesium, kadar penyerapan dia tinggi, akan meningkat. So bila you ambil mineral macam ni, you tak tahu berapa banyak boleh terserap, apa punca mineral dia, and semua perkara lain tak tahu. Kita belum cakap lagi pasal mikroplastik dia buang ke tak. Kita tak cakap pun dia buang ubat-ubat tu dekat PFOA dia buang ke tak. Kita tak tahu semua tu. Dia cuma cakap dia tambah mineral artificial sahaja. Sebab tu kalau ada company dia keluarkan statement, sistem filter kita ada mineral macam ni, you kena jaga-jaga. Sekarang banyak company dah tahu orang cari sistem penapisan yang ada mineral. Betul. Lepas tu dia buat apa? Dia keluar sistem mineral water. Yang peliknya, okay, I tanya you soalan logik. Kalau you keluar water filter, kenapa you keluar banyak modal? You cakap satu yang besar untuk kat kilang ke office, satu kat rumah, tak apa, I faham. Tapi yang kat rumah kenapa dia banyak modal? You nak air RO ada, you nak air mineral ada, you nak air kali ada, you nak 3-in-1 pun ada. So that means you don't have a belief system that ini yang patut ada pada air. You cuma nak tengok berapa market yang aku boleh tapau sekali. Yes. Semua jenis orang. Kena I bagi tahu kotoran masuk, dia tengok okey, oh abang ni dia cuma boleh bayar RM50 sebulan. Tak apa, kita you tell, oh ni rumah ni boleh bayar 100 lebih. Kotoran tu masuk rumah situ ke? Tak ada. Tak ada. Kotoran masuk air rumah kita, dia tak ada tengok income kita berapa, dia tak ada tengok EPF kita macam mana, tak ada. So kita, itu yang cakap, kalau sistem rawatan air, dia patut fokus on benda yang patut buat. Buang kotoran, simpan mineral yang ada dalam air, basmikan kuman. Tu je. So kalau betul-betul nak tahu company tu boleh bagi kita mineral atau tidak, jawapannya kalau dia bagi tahu you ada mineral, kalau setakat daripada semula jadi, okey. Tapi itu baru satu test point. You kena check juga apa dia tapis, ada lampu UV ke tak, kan? Okay, so apa selling point yang baik untuk ABO gunakan untuk memperkenalkan e-spring, terutamanya pada mereka yang sudah menggunakan penapis air RO? Kalau nak tahu selling point yang paling baik, bawa Kak Sarah. Bawa je Kak Sarah. Kalau tak boleh bawa dia, bawa video dia. Kejap lagi tunjuk dia. Okay, first of all, air RO adalah air lapar. Oh sorry, dia punya point form dah lari. Air RO adalah air lapar. Apa maksud air lapar? Bila air itu tak ada mineral, you minum air tanpa mineral, air ni dia kena bind dengan mineral, dia kena satu atau cantumkan dengan mineral. Dia buat apa? Dia akan serap mineral daripada badan you dan buang. You will have problem.
dia suck mineral out of your body, kan? Dan sebab tu kita panggil dia air lapar. Dia orang biasa cakap, tak apa kau minum air RO, nanti aku bagi kau bagi makan vitamin. Tak sama. You akan buang banyak vitamin you makan sekali. And you tahu apa akan jadi kalau you buang kalsium dengan magnesium tak cukup dalam badan you. You punya saluran darah akan jadi keras. Dia akan jadi stiff. So lagi cepat dia boleh rampung, lagi dia punya plug build up tu lagi cepat boleh terlekat dekat you punya saluran darah. Sebab tu dia ada kaitkan air RO dengan sakit jantung sekali. Bukan saya cakap WHO cakap. Kalau you study detail lagi, you akan nampak banyak benda dah mengenai ini. Okay? And e-spring kekalkan mineral. E-spring membasmi kuman. Tidak perlu servis selalu, maka tidak bazir duit untuk program langganan. Actually kalau you betul-betul faham, banyak company kat luar ni, dia bukan jual filter air, filter udara. Dia banyak jual sistem langganan dia, program langganan. Betul. Subscription plan is their business. 5 tahun kemudian update. You takkan berhenti dia punya program langganan. Dan diiktiraf pihak ketiga NSF, nanti kita tengok. Ular, lipas, tikus takkan masuk dalam. You nak selling point? Ni pun selling point juga. Actually selling point untuk e-spring, you boleh cakap banyak benda. And by the way e-spring bukan magic. Bukan magic. E-spring adalah betul-betul logik. Buang kotor, bunuh bakteria virus. Logik. Sebab tu kita ada banyak story. Saya tak cukup masa untuk video ni. Dapatkan video ni mengenai RO. You akan nampak the whole RO system punya video. Dalam ni dia ada bagi semua fakta. Macam saya cakap hungry water, cakap kalau hilang kalsium apa jadi, magnesium apa jadi, kan. Semua ada dalam video ni. I skip video ni dulu sebab ada video lebih penting nak tunjuk. Okay? Tapi katakanlah orang cakap, kalau dia nak juga air panas sejuk, kita kan ada produk macam ni, dispenser. Ini aksesori. Aksesori. Okay, cuba tengok konsep Amway. Kenapa Amway jual LOC, dia tak dilute dan jual kat you? Dia cakap air pipe ada kat rumah you, boleh dilute sendiri. Itu aksesori. Saya jual you sabun. Saya cakap saya jual sabun, saya jual sabun, kan? Kita yang cairkan. Amway jual air, jual sistem penapis air. Dia cakap saya jual sistem penapis air. You nak aksesori tambahan, you beli sendiri kat mana-mana. Amway bulan ni dia bagi promotion, dia bagi free, kan. You beli e-spring dapat King water filter free. Now, kenapa yang ni apa yang you kena tengok ialah pastikan tangki kat belakang boleh buka. And tolong ajar customer yang dapat percuma King tu, cuci tangki tu setiap hari. Jangan biar air takung dalam tu. Kalau biar, tak ada beza, tak ada guna lampu UV. Faham? So pastikan every day dia tukar. Pagi ambil air spring, dah habis tu malam tu buang. Okay? And yang sejauh manakah e-spring boleh memberi manfaat kepada kesihatan manusia? Soalan ini bagus sebab apa yang kita ada tanggungjawab sekarang ni ialah kita bukan saja nak jual demi PV atau BV atau duit. Betul, semua tu kita nak bisnes. Tetapi ini lebih penting, jauh lebih penting daripada PV yang kita dapat, daripada duit yang kita buat. Sebab boleh mengubah kesihatan orang, boleh improve kesihatan orang. Cuba you tengok, okay. First of all, berapa kerap kita minum air panas dan sejuk ni? Ini soalan daripada saya. Tak selalu. Bukan soalan daripada kamu. Berapa kerap kita minum air panas sejuk ni? Panas. Actually tak kerap pun. Ramai yang guna panas sejuk. Saya tanya dia, actually satu hari berapa banyak kau minum air panas? Sekali je. Pagi buat kopi, petang sikit buat kopi. Satu hari 2 gelas, 3 gelas je pun. Lepas tu air sejuk lagi lah tak ada. Terlalu panas baru dia ambil. Selalunya dia ambil air biasa dan minum. Tu je. Betul. Itu boleh ambil daripada air spring. Kenapa you nak satu sistem lain yang takung bakteria ada virus, yang buang mineral, yang bazirkan air, bin latrik kau naik? I rasa keperluan dia tak berbaloi bila bandingkan dengan problem yang dia bagi. Tu lagi senang you beli macam sistem tadi tu, kan? Okay? And ni manfaat kepada manusia. Ini Dr. Ignatius punya customer. Dia tunjuk masa dia present pasal e-spring. Dia cakap customer ni ambil vitamin, ambil semua okey, tapi kesan macam ni kat tangan dia tak hilang-hilang. So dia tanya Dr. Ignatius. So Dr. Ignatius tanya, okay, you guna air apa? Cakap, okay, tak apa, you dah guna macam semua Nutrilite semua dah okey, tapi air you still masih air RO, kan? Tak apa, buang benda tu, pasang e-spring. Lepas seminggu minum, hilang.
Wow. Lepas tu dia cakap, wah Esprit ni hebat. Dia cakap, doktor ni cakap, kita tak tahu apa punca dia dapat benda tu, tapi sekarang kita nampak yang Esprit boleh tapis punca tu, sebab tu masalah tu hilang. Kan? Ni, cuba dengar Kak Sarah ni. Okay? Me and my husband look at each other and we were like so shocked that the thing tiba-tiba hilang. Hi, dari bersama Liz. Here we have a friend and we hear from her the story kenapa sekarang they change to Esprit. So, what do you think, Sarah? Okay, hi, my name is Sarah. Memang I guna brand X kat rumah dah lama bertahun-tahun. And then one day, ada see dengan Mr. Mani about the Esprit dengan Muslim Sky. So, I dengar malam tu. Tapi benda yang memberi impact pada I, bila I dengar cerita customer dia, ada anak customer dia ada masalah sakit perut yang berpanjangan, yang macam-macam pergi, doktor kata tak ada apa-apa kan. So, yang anak I pun have the same problem. Actually have the same problem. Kita orang ingat dia macam buat sakit sebab tak nak sekolah. And we always call her because sikit-sikit sakit perut. Kita ingat dia macam sebab tak makan sayur, sebab tak makan buah, sebab makan berapu-rapu. So bila I dengar pasal air, and then suddenly datang macam, mungkin sebab air lah. So immediately we actually purchase Esprit and we change. After kita nak tengok tak betul ke sebab air bagi tahu tempat atau tadi. And after we change that 1-2 weeks kan, kita orang macam tunggu juga. Hari ni tak ada komplain sakit perut. And even I ask my maid daily, my doctor ada tak cakap sakit perut? Then she said no, tak ada pun sakit perut. And then me and my husband look at each other and we were like so shocked that benda ni tiba-tiba hilang. Bertahun sebenarnya she's been complaining sakit perut. So every time we go and take her to see doctor, doktor cuma bagi ubat gastrik je. Minggu lepas tu dia cek balik. So kita orang pun tak tahu sebenarnya jadi sakit apa. Pernah juga terlintas tak buat stroke lah apalah nak check what is inside the stomach that she's been complaining sakit. Tapi 99% we thought she mengada-ngada, tapi never thought that actually she's been suffering from that issue because of the water. So bila kita orang buat pada Esprit, memang sekarang dah tak ada drama. And myself, I actually ada allergy of tiba-tiba naik to gutter. I don't know what to call it. So I've been facing that issue as well. So my allergy pun dah tak ada. So yes, it's water. And ramai-ramai tak nampak water tu benda yang orang ingat air je. Sebab kita nampak air tu putih, we thought the air is bersih. Yes, but we never thought bersih tu sebenarnya tak sebenarnya bersih. And we're so lucky that they choose and nampak perubahan lah pada anak, pada myself. Ada satu lagi, memang budak-budak dapur memang patut sesemak. Ini memang obvious gila. Budak tak ada lah, tiba-tiba soksek-soksek dah tak ada, batuk pun tak ada, semua pun tak ada. So itu antara benda yang memberi kesan lah. So thank you Miss Harani for spreading the good news. So kalau satu lagi kepada Kak Sarah, thank you Kak Sarah. Kak Sarah dah terima satu Malaysia sekarang. So kalau nampak video Kak Sarah tu kan, it's very logic kan. You bunuh bakteria virus, bila anak tu minum air tanpa bakteria virus, perut dia hilang. Yang lagi satu cakap anak dia, yang kan dia dengar dia cakap soksek-soksek. Dia tak ada dah soksek-soksek sebab tak ada bakteria virus. Air tu disinfected. Actually Dr. Ignatius tu dia cakap bila dekat hospital, diorang tak ada guna air panas nak cuci dia punya pisau bedah semua. Dia guna lampu UV untuk sterilize. Lepas cuci dia sterilize guna lampu UV. Mendidih tak semestinya boleh membunuh bakteria virus. Yes, kalau nak bunuh bakteria virus guna mendidih, selepas capai tahap mendidih, you kena bagi dia mendidih untuk selama 20 hingga 30 minit lagi. Air you akan tersejar. Sebab tu Esprit memang complete. You dah ada semua, tak perlu fikir. Dari semua angle, dia dah cover dah. Okay? And okay, ni cakap pasal sebab kalau you nak jual produk kepada customer, selalunya kita nak jual produk, kita macam kita takut-takut. Tak apalah, nanti try lah. Saya dah ada kontrak 20 tahun, ada 3 tahun. Biar nanti ni pun ABO saya, dia dah jumpa dia, dah explain pasal Esprit. Dah cakap dah Esprit fakta dia semua dah cakap dah. Lepas tu nanti tu belum beli lagi. So dia panggil saya, cakap boleh tak ikut I nak pergi bagi dia vitamin. So I pergi ikut dia, duduk sembang-sembang. Nanti ni I tengok, ni bukan kereta ni kereta kerusi roda. I tengok ada kerusi roda, I tengok nanti duduk kat tilam. Kat lutut nanti ni ada satu bekas jahitan. So duduk sembang, tanya nanti, tak ada pun cakap pasal Esprit. Tanya dia, nanti kenapa ada bekas jahit ni? Cakap dulu dia kena arthritis, lepas tu dia jatuh, kaki dia ada luka, lutut pun kena buat operation. Lepas tu dulu pakai wheelchair, lepas tu dah buat surgery dekat belakang ni, baru dia boleh start jalan, lepas buat physio semua. Sekarang dia tak pakai ni dah. So tengok benda ni, saya cakap dengan dia, nanti condition nanti tak boleh minum tau air macam ni. That was the first statement I cakap pasal water. Dia cakap, kenapa pula? Sebab cuba bayangkan, air RO buang mineral daripada badan ni. Betul? You dah ada masalah macam ni, you minum lagi air RO, lagi cepat dia buang semua. Betul?
tulang you memang dah tak strong. Over the years of drinking, benda ni hilang. So bila cakap dengan aunty tu macam tu, lepas tu pasal takung air semua, the next morning dia call my ABO, I nak beli e-spring. Walaupun ada kontrak pasang e-spring. Ada ramai customer pakai XC brand lah, macam-macam brand, ada kontrak tapi masih tukar kepada e-spring walaupun kontrak tu belum settle. Ni masalahnya bukan kita setakat nak jual, sebab you percaya apa you cakap. Saya percaya dengan air e-spring kita. Saya percaya bahawa air RO ni memudaratkan kesihatan orang. Saya tak boleh diam benda ni. Every OPP saya cakap dengan orang, everybody saya jumpa, bukan nak cakap pasal e-spring pun akan sampai topik air. Confirm akan sampai. So banyak cerita macam tu. So bila you nak what you call, you nak close e-spring ke, you nak bagi convince customer, dia fakta otak ke otak. Bila closing, hati ke hati. You kena betul-betul nak bagi tahu diorang. Tapi kalau kat rumah you sendiri pakai C brand, pakai E brand, tapi tak tukar pada e-spring lagi, maksud you sendiri tak percaya. Mana you nak convince orang lain? Correct. Biar bagi tahu you. Sebab you ada kontrak, you minum, kan? Kalau racun percuma, you minum hari-hari, okey ke? Tak. Tak. Dah tahu benda tu merosakkan kesihatan, berhenti je kan? Betul. Ada kontrak itu, you fikir cara lain macam mana nak cancel. Tapi jangan sekali. Cuba you bayangkan, you bayar untuk insurans dengan konsep you tak nak guna, betul? Beratus-ratus ringgit sampai beribu-ribu satu family kita bayar supaya kita tak guna benda tu. Berapa lama kita bayar? 30, 40, 50 tahun kita bayar. Betul. Apa salah you bayar RM195 untuk 2 tahun untuk insurance kidney you dan family you? 2 tahun je pun, bukan forever. And you dah guna, start guna, kan? So cuba fikir in that sense. Duit kita boleh cari. Kalau rasa tak boleh, tengok plan yang boleh nanti. Tapi duit you boleh cari. Jangan fikir nak jimat duit tapi rosak kesihatan, lepas tu masuk hospital nanti semua belanja. Benda yang paling bahaya sekarang ni bukan saja pasal IRO ni semua tau. Bukan ni saja. Apa yang saya sangat risau sekarang, kalau kita tak buat apa-apa sekarang ni kan, generasi pertama minum IRO, dia orang start umur 30-40 tahun. Orang yang first time beli, kan? Mungkin 10-20 tahun dulu baru dia orang start. Tapi cuba anda bayangkan, kita dah bagi baby minum, kita bagi budak-budak minum. Diorang, bila orang 30 tahun minum, sakit tulang dia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau dia bagi budak-budak minum, tunggulah nanti. Kalau kita tak buat apa-apa sekarang, anak kita nanti 20 tahun, 30 tahun akan ada osteoporosis, akan ada tulang senang patah. Even sekarang, budak-budak jatuh macam tu, patah tulang. Dulu, mak ayah kita naik pokok kelapa, jatuh kat bawah, dia nangis, pengsan jap, bangun-bangun, tepuk-tepuk, dia pergi main lagi. Sekarang jatuh macam tu, patah tulang, sebab tulang kita dah rapuh. Sebab kita minum terlalu lama minum air RO. Okay, saya kena stop slide ni. Saya nak tunjuk, okay, sebelum tu nak tunjuk okay. Kita cakap pasal pengiktirafan. Tak kisah company mana cakap apa sekalipun, kalau ubat tak ada KKM punya sijil, you berani makan tak? Tak. Tak kan? Untuk penapis air, NSF adalah KKM, kita punya KKM. Untuk penapis air, NSF adalah KKM. Sekarang, saya nak bagi tunjuk slide ni kejap. Boleh tutup slide dulu. You cakap dengan customer, tak tahu macam mana nak jawab, you dah buntu kan? Just tunjuk ni je. Masuk nsf.org. Keluar. Masuk website nsf.org. Okay. Duplicate. Cuba apa? Sorry. So you masuk NSF website, you boleh check setiap brand. Saya punya dialog biasa very simple. Saya selalu tanya dengan diorang, saya bukan expert, you bukan expert. Kita check dengan expert. Habis itu. Dia cakap, oh sistem ni cakap dia ada lampu UV. Sistem ni lampu UV, tahu sekarang dia punya dia cakap pakai lampu UV macam mana tahu? Tempat keluar air tu, muncung tu, seciput macam tu dia letak lampu UV. And lampu UV tu dia cakap, kalau betul-betul baca website dia sendiri, lampu UV tu untuk bersihkan muncung tu, bukan nak basmi kuman daripada air. So you tengok website ni,
you pergi dekat bahagian Certified Product and System. Okay, lepas tu you scroll bawah, masuk bahagian Water and Waterways ni, pergi Drinking Water Treatment System Unit. You akan keluar website macam ni. Kat sini you masuk manufacturer, tekan search by manufacturer. You akan nampak semua ni you akan nampak aesthetic effect. Aesthetic effect ni, okay, you akan nampak banyak model berbeza sebab dia daripada negara berbeza. Walaupun e-spring yang sama, exactly same, dia punya model apa berbeza. So each one of it dia dah test. So kita punya keluar chloramine, chlorine, taste and odor, nominal particulate reduction. Okay, itu untuk artifact. Kalau kita tengok yang kedua pula, yang lebih penting lah, ialah bila you tengok ni, health effects. Okay, 53, you akan nampak kat sini dia tulis asbestos semua ni kan. You cuba tengok ni, VOC reduction ada 2 star kat sini. Semua ni termasuk VOC dia. Tengok, scroll bawah. Okay, scroll bawah. Okay, a VOC reduction claim by the manufacturer, maksudnya semua ni boleh keluar. List tadi dan semua ni sekali. You akan nampak list yang sama dalam buku kita. Okay, dalam buku yang ada. Lepas tu, kemudian kita ada keluarkan, kita ada lampu UV, disinfection performance. Okay, so dia cakap lampu UV kalau tak ada disinfection performance tak ada. Ni untuk shower kita. Japan dia orang guna e-spring shower Wow, dahsyat. Kita belum ada lagi. Mandi guna So, air itu spring. future e-spring. Nanti saya bawa training mandi pula. So, NSF 401 keluarkan benda-benda ni. Cuba you tengok, dia boleh keluarkan semua benda ni. So website ni you boleh check semua brand. Apa-apa brand yang cakap, you boleh check terus. Katakan, okay, sekarang ada selalu cakap ni ada lampu UV, tak ada tangki. Okay, Escape Magic out. Out, memang tak ada apa-apa. tak ada. Matching product found. Okay, ini black and white, saya tak menipu you tengok sendiri ya. Tegur seminggu kalau ada kawan. Itulah. Korea ada tak? Ada So sikit. ada aesthetic effect, tapi you tengok sini cakap sini 180 gallon boleh keluarkan yang ni, dan dia punya material integrity sahaja untuk 180 gallon, iaitu 600 liter sahaja. Sikit. So kalau you scroll bawah lagi, RO, sebab dia punya membrane RO kena test third party. Then P508, ini dia tulis kat situ chlorine reduction, taste and odor, sebab untuk membrane dia guna nombor lain. Lepas tu habis, tu sahaja. So kalau itu yang cakap, kalau dia cakap macam mana hebat pun, kalau you tak ada pengiktirafan yang betul, you berani ke? Dia berseumpama makan ubat tak ada KKM. Okay, so kalau you jumpa customer, so first of all, fakta you boleh cari. Saya tunjuk carta tadi tu kan, cari RO tu apa, di penyulingan tu apa, carbon tu macam mana, lepas tu pembasmian kuman, klorin apa bahaya dia, UV macam mana punya jenis UV kita guna. Lepas tu yang kedua ialah kita bukan setakat nak jual barang, bagi orang betul-betul faham. Sebab saya dulu pernah jual e-spring. Saya jual e-spring, orang beli sekali, lepas 2-3 tahun saya pergi rawat dia, dia dah guna brand lain sebab dia cakap ada panas sejuk. So bagi orang faham kenapa bahaya panas sejuk. Yang ketiga, ini your last resource. Kalau dia tak tahu juga, tunjuk ini. And saya bagi tahu kamu lah, jangan bagi tahu dekat customer, tak semestinya sebab you sangkut dalam kontrak you kena minum air tu. Betul. Kalau boleh rosak kesihatan you, dah bayar pun kena berhenti. Sama lah kalau macam katakan, cuba you bayangkan satu rumah tu mak, anak, ayah isap rokok pagi sampai malam sebab ada orang bagi rokok free, dah ada kat rumah berkotak-kotak. Logik tak logik? Tak logik. Tak sampai hati lah nak buang, kita rokok hati tak malam. Kan? So just think of it that way. Kita bukan setakat jual barang, kita nak pastikan orang faham benda ni dan berhenti guna sistem RO, sistem beralkali, jangan rosakkan badan. E-spring you selamat dari semua angle dia dah cover. Okay? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya pass balik kepada teman. Terima kasih.